pun dah datang. Hujan-hujan begini, beliau merupakan seorang peguam yang pernah anda lihat dan ikuti perkembangan beliau sewaktu zaman bahas sekolah-sekolah dulu Dan saya terpanggil untuk mengundang beliau untuk acara ini Go Glam kerana beliau rasa layak diketengahkan Apa khabar Guy? Baik, terima kasih kerana mengundang saya Hafiz. Saya tertarik dengan nama anda sebenarnya, Guy Ghazali. Kalau Guy ni seorang wanita pendengar pun mungkin dengan generasi baru yang tak masuk bahas dulu nak tahu mengapa Guy nama anda ni? Mengapa anda diberikan nama Guy oleh ayah dan ibu anda? Sebenarnya Guy itu nama singkat ibu saya, iaitu Rugaya. Jadi di situlah nama Guy itu tercipta atau terlahir. Okey, dan kepada anda yang ikuti perkembangan dunia fashion, dunia rambut, ibu anda seorang dulu seorang pemilik salon rambut terkenal Hair Prime, Cik Rugaya kita. Dia pernah guntingkan rambut saya tahu. Ya ke? Pernah. Dan ayah anda seorang wartawan kan, Cik Ghazali Ismail. Ya. Dan saya tak sangka anda jadi seorang peguam sekarang tahu. Awak tak sangka? Tak sangka. Tapi kalau tengok cara anda berbahas dulu, memanglah ada tokoh jadi seorang peguam terima kasih. Dan ada aktif dalam bidang seni aktif sewaktu anda di sekolah dulu. Ada ikuti kentarasa, apa lagi acara-acara kesenian yang Guy ceburi? Ceburi sebenarnya seni tak begitu sangat. Semasa saya remaja dan awal 20-an saya banyak menulis. Saya gemar untuk menulis puisi. Jadi di situlah penceburan saya dalam bidang seni, kalau boleh dipanggilkan seni dan lebih kurang itu saja. Dan saya harap anda warga muda kita terinspirasi untuk jadi macam Guy lah yang pitah bercakap, jadi seorang peguam di syarikat guaman yang terkenal Raja Entan Tan Raja Entan. Apa dia? Tan Raja Entan. Itu dia yang pernah dulu sama-sama Nurhaliza Usman ni, salah saya. Tak, Nurhaliza di Raja Entan. Oh, ni lain Yes, macam ira-ira sama-sama gitu Okey, dan apa cabaran menjadi seorang peguam, sebagai seorang wanita menjadi seorang peguam dan di Singapura lagi? Cabarannya mungkin pertama adalah bagaimana untuk mengendalikan klien-klien, klien-klien, bagaimana untuk mengendalikan expectation mereka, dan juga menguruskan masa. Itu merupakan cabaran yang paling berat lah saya rasa. Tapi anda dapat tangani. Dah lama jadi peguam ni, Guy? Dah 5-6 tahun. Wow, 5-6 tahun. Okey, kalau anda ada soalan tak kisah tentang apa pun, sebab apa Go Glam ini kita ingin mengupas isu lelaki sebenarnya, tapi saya suka mendengar perspektif dari seorang wanita. Dan kalau topik kita hari ini, Guy, nak tanya anda sepintas lalu lah Okey, kalau mengikut sejarah kata seorang ni kan, lelaki yang berjaya dan hebat ni sering dikaitkan dengan ramai wanita. Kalau anda sebagai orang wanita setuju tak dengan pengakuan atau kenyataan ini? Lelaki yang berjaya, saya rasa secara lumrah sekali orang mempunyai tarikan dan kuasanya tersendiri. Tapi saya rasa tak adil lah kalau kita nak pukul rata semua lelaki yang berjaya kan, kerana ini merupakan pilihan dan juga pilihan individu, cita rasa individu, dan saya rasa kita tak boleh pukul rata lah. Ada yang berjaya, mungkin mereka kadang-kadang ia tidak tertakluk kepada yang berjaya saja kan. Sebab itulah tadi ada seorang pendengar kata pakcik dia seorang bawa trailer ada 2 isteri. Jadi ini betul kata Guy tadi terlalu kepada hak individu atau pilihan masing-masing. Jadi itulah dia kita nak simpulkan topik hari ini. Mungkin bagi setengah pihak bagi setengah pihak tidak Tapi kata Baginda kata selalunya macam itulah tapi kita akan singkat kerana ini dalam bahasa Inggeris saya nak terjemahkan nanti Okey, dan kita tengok di masukan Facebook sebentar lagi, dan kita nak tahu lebih lanjut lagi tentang Guy Ghazali Selalunya kes-kes apa yang anda tangani di mahkamah? Saya membuat kes-kes civil ataupun kadang-kadang komersial, dan juga kes-kes matrimonial, keluarga. Perceraian bagaimana? Ya, perceraian juga. Pun ada juga kebanyakan di mahkamah sivil, kadang-kadang juga di mahkamah syariah lah. Tapi kebanyakannya di mahkamah sivil. Ada yang kata tahu peguam ni mikul masalah orang lain menjadi masalah dia sampai terbawa ke rumah, dan ini begitu menekan. Anda setuju tak? Tidaklah. Saya rasa harus mempunyai garisan di antara kerja dan juga peribadi. So tentu sekali semasa membuat kerja tentu sekali harus memberi yang terbaik. Tapi luar dari kerja tu saya rasa tak patut terbawa-bawa lah. Jadi anda pun ada masa-masa untuk anda chill out Bagaimana cara anda chill tu selalunya? Chill. Sekarang saya lebih menghabiskan masa bersama keluarga. Saya mempunyai anak yang akan berusia 1 tahun. Jadi banyak masa dihabiskan bersamanya lah. Okey, dia tak ikut ibu ke? Jalankan ibu, ada salon dan sebagainya? Saya tidak mempunyai kemahiran tu kemahiran tu Minat ada? Minat pun belum lagi ada lah. Dia senang. Jadi kalau pergi keluar, korang kahwin ke, pergi mahkamah ke, ibu uruskan rambut anda? Tentu sekali. Okey. Dan minat anda dalam bidang penulisan ni diwarisi dari ayah anda jadi macam mana? Sejauh mana anda nak menulis, teruskan minat anda dalam penulisan? Saya dah menulis
bila-bila saya ada ilham, saya akan menulis. Penulisan ni bagi saya, lain orang lain lah. Ada yang mempunyai bakat tersendiri, boleh menulis setiap masa dan waktu. Tapi bagi saya, apabila mempunyai ilham tu, ya, mungkin saya akan menulis. Dan saya kagum dengan anda kerana anda boleh dikatakan dua bahasa, ya. Anda petah bahasa Melayu, petah bahasa Inggeris. Kalau di mahkamah tu, bahasanya Inggeris lah tentunya, ya. Bagaimana anda dapat menguasai bahasa ni? Bagaimana nak menguasai bahasa? Saya rasa haruslah menggunakannya. Penggunaan tu paling penting sekali. Kerana sebagus mana bahasa pun kalau tak digunakan, maka lama-kelamaan akan hapus ataupun akan jadi lebih tidak sekuat lah. Kan? Jadi penggunaan tu penting lah. Dan ada, kalau kita nampak selalunya, ya, kalau orang tu mahir dalam bahasa Melayu, lemah bahasa Inggeris. Selalunya orang Melayu kita, ya, kalau bahasa Inggerisnya baik, bahasa Melayunya lemah. Jadi bagaimana kita boleh baiki keadaan ini? Bagaimana nak berbaiki? Saya rasa harus banyak membaca untuk melebarkan kosakata dan juga menggunakannya sentiasa lah. Saya rasa, ya. Melebarkan kosakata saya suka. Waktu saya di maktab dulu, saya akan menghafal lebih kurang satu hari 20 vocabulary bahasa Inggeris. Kalau bahasa Melayu kurang lah. Kena bagus agaknya, tak? Jadi adakah itu yang anda lakukan untuk menghafal kosakata dan hafal ayat-ayat yang harus, bagaimana kita menggunakan dengan ayat? So, for example, kalau kita membaca misalnya dan kita dapati ada perkataan-perkataan pun, perkataan-perkataan yang sukar atau sukar difahami, kita harus merujuk kepada kamus dan dapat tahu apakah makna dan sebaliknya dan menggunakannya dalam karangan ataupun sebagainya. Betul. Dulu kita masa sekolah dulu suka pakai bombastic words, Ya. Ayat bombastic. Suka pakai. Dapat aja pakai. Salah ke betul, kita buat kesalahan tapi tak begitu belajar. Ya, Macam suka nak pakai. Anda pernah alami masalah tu, persoalan tu? Tak. Pakai mana yang patut lah. Itu kesesuaian lah. Jangan nak pakai hentam je. Ya, betul. Okey, jadi kita buka talian kita untuk anda berbual ataupun anda ingin tanyakan soalan pada tamu kita, Guy Ghazali, seorang peguam muda kita. Muda tak muda nak tanya umur segan, Masih muda lah. Perempuan. Kira kurang elok tanya umur seorang wanita tu kan. Tapi nanti kita tanya jugalah kalau agak nak beritahu sebentar lagi. Tapi rasanya masih muda, 20-an tahun ada. 20-an. Okey. Dan ada seorang di laman Facebook dia kata, Mak Tucang namanya, ya. Salam Guy, apa khabar? Dia ikuti perkembangan anda dalam dunia penulisan kreatif, ya. Pernah buat sajak atau puisi tentang hal ehwal undang-undang, kata dia. Pernah tak? Tidak. Tidak. Tak pernah, Tak ada ilham yang tidak. Selalunya puisi anda itu apa kayak tema-temanya? Tema-temanya selalunya tercetus daripada hal ehwal semasa lah. Ada apa-apa kejadian dan mungkin selalunya ilham itu tercetus daripada situ. Ada pandangan mengatakan bahawa seorang penyajak ni jiwanya halus, sentimental. Anda ni seorang yang perasa ke? Tak sangat juga. Saya rasa mungkin kerana pekerjaan saya adalah sesuatu yang praktikal kan. Yang praktikal. Kita harus tahu bila nak merasa dan bila harus bertegas, ya. Harus bertegas. Itu dia. Tapi tengok dari segi perawakan anda seorang yang tegas ni, ya. Tapi Mak Tucang kita tahniah Guy, dapat seorang anak baru-baru ini. Dah lama tak dengar beritahu. Dia ikuti perkembangan anda lah, ya. Terima kasih. Okey, dan Guy, saya nak tanya satu soalan yang berkaitan dengan undang-undang, ya. Kalau kita lihat di Singapura ini seolah-olah ya wanita dilindungi oleh undang-undang. Kita ada Women's Charter, kita ada badan-badan tertentu seperti aware, tapi lelaki dia kurang dilindungi, betul ke? Kalau hal ehwal yang berkenaan dengan masalah-masalah keluarga, ya mungkin kerana ada Women's Charter, maka hak-hak wanita itu mungkin lebih dipelihara. Tetapi di luar ambit Women's Charter tu, hak lelaki sama saja dengan hak wanita dari segi sudut sivil. Dan saya rasa tadi kita ada berbincang tentang PPO, PPO, Personal Protection Order. Sekiranya ada keganasan dalam satu keluarga itu, bukan saja perempuan saja yang boleh melakukan permohonan di mahkamah, tapi lelaki juga boleh melakukan permohonan. Maksudnya lelaki kena bully dengan isteri pun boleh minta perlindungan jugalah. Okey, baru saya tahu dah mungkin. Nafkah tu ialah perempuan saja yang boleh minta. Boleh minta, Katalah kalau lelaki tak bayar nafkah sekian-sekian lamanya, dia tangguh-tangguh, minggu ini, bulan ni bayar, bulan depan tak bayar dan sebagainya, macam mana tu dari segi undang-undang? Dari segi undang-undang, si wanita itu boleh pergi ke mahkamah untuk enforce lah order maintenance itu. Bila menekan lagi hak mereka, minta hak mereka tu. Okey, menarik sekali Jadi kalau lelaki selama ini anda rasa anda tak dilindungi undang-undang dan sebagainya, anda nak tahu tentang undang-undang dan anda sebagai seorang lelaki, anda boleh bersoal jawab kerana peguam muda kita ni ada di depan saya ni. Saya nak tahu jugalah sewaktu anda berbahas, zaman-zaman bahas dulu kan, zaman-zaman sekolah dulu buku-buku apa yang anda baca? Buku-buku bervariasi.
ada yang fiction, ada yang non-fiction ataupun majalah-majalah. Jadi bervariasi lah. Kalau penulis Inggeris ya, siapa yang ada minat? Saya tidak mempunyai penulis Inggeris yang saya minat. Apa-apa buku yang saya rasa boleh dibaca, yang saya rasa interesting ataupun menarik itu saya akan baca. Tapi kalau anda, kalau Hafiz bertanyakan tentang penulis Melayu, saya suka Khatijah Hashim lah. Dan mesti akan tengok Badai Semalam akan dipentaskan di Singapura tak lama lagi. Saya rasa bulan ataupun tahun depan. Ya. Badai Semalam, dah baca buku tu Badai Semalam? Sudah. Okey. Dah lama tu. Ada lama tu Okey, dan banyak lagi hal bersangkutan dengan lelaki mungkin kita ingin dengar dari perspektif seorang peguam wanita ni lelaki di Singapura, dia mengatakan lelaki di Singapura ni selalu ditimpa masalah antara masalah tak beri nafkah dan sebagainya, masalah mengabaikan tanggungjawab. Sejauh mana benarnya kenyataan ini? Sejauh mana benarnya, tentu sekali ada golongan yang mengabaikan tanggungjawab, tentu sekali ada golongan yang tidak membayar nafkah dan sebagainya, kerana hal yang bervariasi. Saya rasa mungkin salah satu perkara yang mungkin lelaki yang mempunyai maintenance order against them tu, mungkin salah satu perkara yang mereka kadang-kadang tidak faham adalah order ada sebegitu. Tapi ini lebih kepada mahkamah civil lah. Mereka boleh mengubah order itu sekiranya ada apa-apa perubahan dari segi situasi mereka. So, for example, kalau mereka hilang pekerjaan, mereka boleh pergi ke mahkamah untuk meminta bahawa nafkah yang dikenakan terhadap mereka itu dikurangkan, misalnya. Baru-baru ini ada ditimbulkan satu topik tentang, saya cukup menarik sekali, tentang bagaimana lelaki juga boleh diskriminasi. Contohnya di tempat kerja misalnya. Misalnya di tempat kerja kalau wanita minta maternity leave tu okey, kalau lelaki minta paternity leave, bos akan ketawa. Jadi di mana hak lelaki itu? Tapi saya rasa itu adalah kerana apa yang di legislation lah. Kerana maternity leave itu ada tempatnya di legislation kan. Maternity leave tu tak ada kerana, jadi itu adalah hak si employer itu untuk memberikan seberapa lama yang employer itu hendak berikan lah. Jadi terpulang pada budi bicara bos tu lah terpulang kepada kontrak pekerjaan itu. Okey, dan satu lagi yang menarik tentang lelaki ni katalah dia masuk leave dengan seorang wanita, dan wanita tu pekik, dia telah dicabuli. Jadi sejauh mana lelaki tu boleh dilindungi dari segi undang-undang? Saya rasa itu adalah sesuatu yang harus dibuktikan jugalah. Tak semestinya kerana wanita itu pekik maka si lelaki itu bersalah kan. Tapi tak ada TV, tak ada, katalah tak ada kamera dan sebagainya, tak ada orang, tak ada saksi, hanya dua aja makhluk dalam lift tu. Macam mana tu tentu sekali si wanita itu boleh membuat police report, dan sama ada hukuman akan dijatuhkan, tentu sekali akan bergantung kepada bukti-bukti yang akan dihadapkan. Harus ada bukti lah, tak boleh buat kenyataan lemah dan sebagainya. Kalau anda pantau akhbar hari ini tentang wanita terkaya di Amerika yang katakan cincinnya hilang, ada kenyataan yang mengatakan hujah-hujahnya lemah sikit. Jadi itu menarik sekali. Jadi harus ada bukti dan hujah itu harus kuat lah, baru dapat keputusan yang jelas dari pihak mahkamah. Jadi kita kembali bersama Guy Ghazali sebentar lagi. Kalau ada soalan tentang lelaki dipersilakan, anda boleh apungkan di ruangan SMS atau di Facebook Ria sekarang.